Ahlan wa sahlan, selamat bertamu di Sifu Azaku Channel. Mulakan dengan Bismillah, sebarkan kebaikan, kongsi keberkatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma alimna bima yanfa'una wanfa' bima 'allamtana wa zidna ilma. Amin ya rabbal alamin. Perkongsian kali ini adalah di bawah tajuk keimanan berkaitan arsh, kursi, qalam dan juga lauhil mahfuz, yang boleh dirujuk pada muka surat 75 hingga 76 buku teks sukatan bagi Sijil Tinggi Agama Malaysia. Melalui perkongsian ini ada 3 perkara asas yang akan kita ketahui. Yang pertama, pengertian setiap perkara sam'iyat yang dinyatakan itu, iaitu arash, kursi, qalam dan juga lauh. Jadi apakah pengertian setiap perkara tersebut? Begitu juga kita akan mengetahui dalil kewujudan perkara-perkara tersebut. Dan yang ketiga, apakah hukum beriman dengan perkara-perkara yang dinyatakan sebentar tadi. Jadi itulah 3 perkara asas yang menjadi pokok ataupun yang menjadi tumpuan perkongsian kali ini. Moga-moga bermanfaat. Kita mulakan dengan perkara sam'iyat yang dinamakan arsh. Makhluk Allah, arsh. Apa dia ta'rif? Di sini ada 3 isi penting berkaitan dengan arsh. Yang pertama ialah pengertiannya ataupun ta'rifnya. Wa huwa jismun azimun nuraniyun ulwiyun fawqal alami tahmiluhul malaikatu arba'atun fid dunya wa samaniyatun fil akhirah. Sampai sini. Sekurang-kurangnya sampai sini. Sekurang-kurangnya. Dia merupakan jisim yang agung, jismun azimun, nuraniyun yang jenis cahaya, maksudnya Allah ciptakan arash ni daripada cahaya, ulwiyun yang kategori dia adalah atasan, kedudukan adalah, kalau macam kita ni nama dia sufli. Kalau para malaikat, apa tu arash dan sebagainya tu dia ulwi, kategori atasan, berada di atas. Berkedudukan mengatasi alam semesta, fauqal alamin. Dia mengatasi segala alam semesta, yang aras tersebut dipikul oleh para malaikat, tahmiluhul malaika. Arba'atun fid dunya, 4 di dunia dan 8 di akhirat. Ini disebut oleh hadis, hadis menyatakan bahawa aras dipikul 4 di dunia dan 8 di akhirat. Apakah dalil tentang kewujudan aras ni? Berdasarkan firman Allah Ta'ala, وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ سَمَانِيَةٌ. Dipikul akan aras Tuhanmu pada ketika itu, iaitu hari akhirat, 8. Disebut 8 di situ. Para mufassirin mengatakan 8 di situ adalah 8 barisan yang bilangannya tidak diketahui. Bilangan yang ada pada setiap barisan itu tidak diketahui oleh Allah, melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis sebut 4 di dunia dan 8 di akhirat. Cuma yang dimaksudkan dengan 8 itu ialah 8 barisan ataupun saf yang bilangannya tidak diketahui melainkan Allah. Kemudian kita pergi kepada makhluk yang kedua yang termasuk dalam kategori sam'iyat juga adalah kursi. Ada 2 isi penting dalam bab kursi ini, ialah yang pertama, apakah pengertian kursi? Wa huwa jismun azimun nuraniyun. Sama juga macam arash tadi. Dia merupakan jisim yang agung, jenis cahaya, tahtal arsy, kedudukan dia di bawah arash, fauqas sama'il sabi'ah, di mengatasi langit ke-7, mengatasi langit ke-7.
Ini berdasarkan firman Allah dalam ayat kursi yang selalu kita baca tu. Tentang kewujudan kursi. Dia disebut dalam ayatul kursi. Allah sebut wasi'a kursiyuhu samawati wal ard. Sekurang-kurangnya sampai sini. Dalil kewujudan kursi. Itulah dua isi penting berkaitan dengan tajuk, berkaitan dengan makhluk Allah yang dinamakan kursi ni. Yang pertama ta'rif dan yang kedua dalil kewujudannya. Kemudian yang ketiga ialah al-qalam. Qalam. Qalam ni kalau ikut dalam penafsiran para ulama, dia ada 3 jenis. Yang pertama qalam yang hakikat, iaitu qalam yang Allah mula-mula cipta seperti mana disebut dalam hadis. Awwalu ma khalaqallah al-qalam. Qalam itu adalah kalam yang hakiki. Yang kedua, kalam yang digunakan oleh para malaikat. Dan yang ketiga, kalam yang digunakan oleh manusia. Semua itu yang kita ketahui, kalam yang kita gunakan inilah. Yang digunakan oleh para malaikat dan juga kalam yang sebenar itu, hanya Allah sahaja yang mengetahui hakikatnya. Jadi kalam di sini merujuk kepada kalam hakikat tu. Kalam yang disebut dalam hadis yang merupakan mula-mulanya Allah cipta. Awwalu ma khalaqallah al-qalam. Jadi apakah ta'rif dia? Satu isi sini saja yang penting di sini. Ada 2 isi lah berdasarkan ta'rif ni. Ta'rifnya ialah wa huwa jismun azimun nuraniyun khalaqahullah. Dia sama juga macam kursi aras tadi, merupakan jisim yang agung yang dicipta daripada cahaya, yang jenis cahaya yang Allah cipta. Wa amarahu an yaktuba makan, yang Allah perintahkan kalam tadi untuk menulis apa yang telah berlaku, wa ma yakunu, dan perkara yang akan berlaku, ila yaumil qiyamah, sehingga hari kiamat. Mana kalam ni dia menulis perkara yang telah berlaku dan bakal berlaku sehingga hari kiamat. Ini kama warada fi sunnatil mutahharah, seperti mana disebut dalam sunnah Nabi, seperti mana yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam kitab kamu ni, dalam buku teks ni dia tak sebutlah, dia tak nyatakan apakah hadis tu. Kamu boleh rujuklah apakah yang Rasulullah ceritakan tentang kalam ini. Cuma dalam di sini yang penting ialah pengertian kalam dan apakah perkara yang Allah perintahkan untuk kalam tulis. Ini jawapannya. Ini penting juga. Mana seolah-olah macam isi kedua lah iaitu apakah perkara yang diperintahkan oleh Allah untuk kalam tulis. Jawapan dia ialah ayaktuba makan wa ma yakun ila yaumil qiyamah. Perkara yang berlaku dan perkara yang akan berlaku sehingga hari kiamat. Jadi semua tu kalam telah catat. Catat di mana? Di lauhil mahfuz. Makna perkara tu dah siap-siap lah. Ada. Sehingga hari kiamat. Semua yang telah berlaku ke akan berlaku telah pun dicatatkan di lauhil mahfuz oleh kalam. Itu dah siap-siap tercatat. Siapa yang catat? Itu kalam tadi. Di mana dicatat? Di lauhil mahfuz. Nanti kita akan lihat bicaranya ataupun perbincangannya di dalam tajuk lauhil mahfuz. Kemudian diselit dalam dalam tajuk kita ni juga ialah huraian berkaitan dengan katibun. Ini juga kita dah bicarakan dalam tajuk malaikah yang lalu. Cuma ini di sini dia ulang balik. Siapakah katibun? Jawapan dia humul malaikatu al-katabatu. Ini kita dah baca dalam bab malaikah. Cuma di sini apakah tugas malaikat katabah? Ini juga penting apakah yang dia tulis? Iaitu minhum, ini yang pertama, minhum man
minhum may yaktubu af'alal ibad. Ini yang pertama. Di kalangan di kalangan para malaikat ada yang menulis perbuatan hamba. Perbuatan hamba lah. Kita semualah ditulis oleh para malaikat. Itu yang pertama. Ada juga di kalangan malaikat yang menulis may yaktubu minal lauhil mahfuz fi suhufil malaikah litanfiziha. Ada juga di kalangan para malaikat yang menulis daripada lauhil mahfuz yang telah siap-siap Allah catatkan tu oleh kalam tu, dipindahkan ditulis pula di suhufil malaikah. Bila ditulis di dalam suhufil malaikah tu, tujuan dia adalah untuk litanfiziha, untuk pelaksanaan, ya, untuk pelaksanaan apa yang dituliskan tu. Jadi itulah yang dimaksudkan dengan katibun, dan juga apakah bentuk penulisan mereka, ya. Yang pertama menulis perbuatan hamba, yang kedua menulis pada catatan para malaikat yang diambil daripada lauhil mahfuz yang telah siap-siap dicatatkan oleh kalam, ya. Jadi untuk pelaksanaan. Itu yang katibun, ya. Kemudian kita lihat pula apakah lauhul mahfuz. Lauhul mahfuz, ya. Kalau lauh ni maksudnya kita biasa terjemahkan paparan, ya. Paparan yang terpelihara. Lauhul mahfuz. Apakah lauhul mahfuz ni? Wa huwa jismun kataba fihi al-qalamu biiznillah. Iaitu satu jisim yang telah menulis oleh kalam padanya dengan izin Allah. Apa yang kalam tulis? Makana wa ma yakunu ila yaumil qiyamah. Iaitu perkara yang telah berlaku dan bakal berlaku sehingga hari kiamat. Maknanya perkara yang telah berlaku dan bakal berlaku sehingga hari kiamat tu telah siap-siap ada di lauhil mahfuz. Siapa yang tulis? Al-qalam, ya. Tulis di mana? Lauhil mahfuz. Maknanya kalam dengan lauhil mahfuz ni dia ada kaitan rapat lah, ya. Maknanya kalam menulis di lauhul mahfuz apa yang akan jadi, apa yang telah berlaku dan apa yang bakal berlaku sehingga hari kiamat. Perkara-perkara tu dah ditulis. Ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, bal huwa Qur'anun majid fi lauhil mahfuz. Seperti mana dalam qadhiyah Al-Quran. Al-Quran tu telah siap ditulis di lauhil mahfuz, kemudian dipindahkan, ya, ke langit dunia dan diturunkan kepada Nabi Muhammad secara berperingkat-peringkat. Tapi kewujudan Al-Quran tu di lauhil mahfuz dah memang ada. Dah memang ada, ditulis oleh Al-Qalam. Kemudian kesimpulan, ya. Ada kesimpulan dalam kitab kamu tu. Dia kata wa hazihil umuru ghaibiyah. Perkara-perkara gaib ini yang dinyatakan tadi, khalaqahu Allah Ta'ala li hikamin, ya. Allah ciptakan perkara-perkara tersebut adalah untuk hikmah-hikmah. Ada dia punya perkara-perkara baik yang taqsuru uquluna an idrakiha, yang mana akal kita tidak dapat mengetahui hikmah-hikmah tersebut. Apa hikmah Allah ciptakan qalam, apa hikmah Allah ciptakan kursi, lauhil mahfuz. Semua itu akal kita tak dapat mengetahui hikmahnya, ya. Walaysat lihajatillahi ilaiha. Ini akidah kita, ya. Akidah ahli sunnah dan pegangan kita mesti meyakini bahawa Allah mencipta perkara-perkara tadi bukanlah Allah berhajat kepada perkara tersebut. Sebab subhanallah, ya, Allah tidak memerlukan makhluk sebenarnya, ya.
Tapi dia mencipta tu kerana ada hikmah-hikmah tertentu. Falam yakhluq arsya li'irtiqa. Bukanlah Allah mencipta arasy tu untuk Allah duduk atas dia. Wala kursi lil julus. Begitu juga kursi bukanlah untuk tujuan Allah duduk di kursi tersebut. Wala qalama listihdar ma ghaba an ilmihi. Bukanlah pen itu, qalam tadi. Terjemah pun tak boleh, qalam ya. Beriman dengan lafaz qalam tu. Adalah tujuan dia untuk, bukanlah Allah cipta qalam tu tujuan dia untuk menulis ataupun untuk mengingatkan kembali perkara yang gaib daripada ilmu Allah. Makna menunjukkan bahawa ilmu Allah tu kurang. Bukan maksudnya begitu. Wala katibin. Wala lauhil mahfuz lidabti ma yakhafu nisyanihi. Bukanlah Allah cipta penulis, Allah cipta lauhil mahfuz. Tujuan dia untuk menjaga ataupun memelihara agar Allah tidak lupa. Bukan tujuan-tujuan tu ya. Tapi tujuannya hanya Allah saja yang ketahui. Akal kita lemah. Ataupun akal kita bukan ruang lingkup akal kita untuk mengetahui perkara tersebut. Cuma oleh kerana Allah sebut dalam Al-Quran dan juga hadis, dan ia merupakan perkara sam'iyat yang diketahui hanya melalui nas-nas syarak, maka wajib ya, yajibu 'alal mukallaf yajibu 'alal mukallaf al-imanu bi kulli ma sabaqa. Wajib ke atas mukallaf beriman dengan semua perkara tersebut. Iaitu apa? Arash, kursi, katabah, lauh, ka ghairiha minal umuri sam'iyah as-sabitah bi'adillah minal kitab wa sunnah. Seperti mana kita wajib beriman dengan perkara-perkara sam'iyat yang telah sabit dengan dalil-dalil daripada Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah perkongsian kita untuk kali ini. Sehingga bertemu lagi. Alhamdulillah kita dah selesai dengan perkongsian bagi tajuk kali ini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi dalam perkongsian yang akan datang. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih di atas sokongan. Jazakumullah khairan katsira.